Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga yang dikasihi sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum Konsep Insan membawa kesejahteraan kepada generasi untuk lebih berwawasan, dan saya tidak keserangan kerana bersama saya Nur Hanis yang akan menjadi peneman saya pada hari ini. Apa khabar saudari Hanis? Alhamdulillah sihat. Bagaimana pula dengan saudari? Alhamdulillah, saya sihat saudari Hanis. Tanpa melengah-lengahkan masa, kita mulakan forum kita pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa insan atau juga disebut manusia ialah makhluk istimewa kerana mereka boleh berfikir, menerima ilmu pengetahuan dan berkehendak. Setiap benda yang tidak berkehendak tidak dinamakan manusia. Ya, betul tu saudari Aina. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, saudari Nur Hayatun Nazihah binti Hasni yang merupakan panel pertama. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik saudari moderator. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kedua yang berada di sebelah saudari ahli panel pertama, iaitu saudari Julita. Selamat datang saudari. Saudari, apa khabar? Khabar baik saudari moderator. Berada di sebelah panel kedua kita, tak lain dan tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudara Muhammad Alif. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik, maka saya dapat berada dalam kalian bersama saudari dan para hadirin. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada ahli panel kita, kembali kita kepada topik forum kita. Sidang hadirin yang dirahmati, apakah sebenarnya konsep insan membawa kesejahteraan kepada generasi untuk lebih berwawasan? Bagi menjawab persoalan ini, mohon ahli panel pertama kita memberikan penjelasan. Silakan saudari. Assalamualaikum hadirin sekalian. Saya Nur Hayatun Nazihah merupakan ahli panel 1 yang ingin menerangkan serba sedikit tentang konsep insan yang amat penting dalam melahirkan generasi baru yang mempunyai sikap berwawasan dalam diri. Hadirin hadirat sekalian, insan ini merupakan individu atau manusia, dan secara umumnya mengikut konsep Islam, insan ini boleh didefinisikan sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling istimewa kerana diberikan akal serta boleh berfikir, berkehendak dan boleh menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Okey, oleh kerana itu, konsep insan ini dari perspektif falsafah pula haruslah difahami dengan lebih jelas kerana kefahaman terhadap konsep insan ini akan membantu kita untuk memahami apa itu kesempurnaan dalam kehidupan yang lebih bermakna dan apakah sifat insan yang mulia serta sifat insan yang sempurna dan sejahtera. Insan yang bermoral ini merupakan insan yang mempunyai sifat hormat menghormati antara satu sama lain lah, menghormati autoriti, merangkumi ahli keluarga, saudara mara, rakan dan masyarakat perlu menjadi asas bagi mencapai insan yang bermoral. So bagi pendapat saya, konsep insan dari falsafah Islam banyak memberi nilai yang positif dari segi hubungan kita bersama Allah, hubungan kita dengan manusia. Melalui konsep insan dari falsafah Islam ini, banyaklah ajar individu untuk melakukan perkara yang baik serta menjadi seorang umat Islam yang patuh dan taat akan perintah Allah. Sebagai contoh ya hadirin, untuk melahirkan generasi yang penuh dengan nilai positif serta berwawasan, mereka hendaklah mengetahui satu sifat asas insan, iaitu menghormati orang yang lebih tua, terutamanya ibu bapa kita sendirilah, adalah sangat penting ya bagi mencapai kesejahteraan hidup dan mendapat keberkatan dalam hidup. Menderhaka kepada ibu bapa ni merupakan satu dosa yang besar dan mendapat kelaknatan daripada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sekiranya kita ingin dihormati oleh orang lain, kita pun kenalah hormat orang lain dahulu. Sifat mulia yang seterusnya yang saya boleh bagilah, yang boleh diterapkan dalam jiwa generasi akan datang adalah menjadi seorang yang pemaaf. Melalui konsep insan dari perspektif pemikiran Islam ni, Islam menggalakkan sikap pemaaf ini dipupuk berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan, iaitu surah Al-Imran ayat 132. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, bukan orang yang kuat itu dinilai dengan kekuatan dalam pergelutan, sesungguhnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Dengan menyemai sifat-sifat tersebut dalam diri, maksud saya sifat yang menghormati tadi, sifat yang pemaaf tadi, akan terlahirlah ramai generasi yang mempunyai sikap yang positif dan lebih berwawasan untuk mencapai kesejahteraan hidup. So dekat sini apa yang saya dapat simpulkan, segala konsep insan sama ada dari perspektif
perspektif pemikiran barat ke, timur ke, Islam ke, banyak memberi makna dan kefahaman tersirat, namun fokus bagi konsep insan ini adalah sama. Okey, objektif dia sama, iaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Namun sebagai umat Islam, saya berpendapat bahawa konsep insan dari perspektif Islam ini lebih sesuai diterapkan dalam masyarakat zaman kini. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan tentang konsep insan membawa kesejahteraan kepada generasi untuk lebih berwawasan, yang mana pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci daripada ahli panel pertama kita. Sekiranya sidang hadirin mempunyai sebarang persoalan, boleh ajukan. Seterusnya, mari kita sama-sama kita dengar penjelasan daripada panel kita yang kedua tentang topik yang dibahaskan. Terima kasih saudari moderator. Salam sejahtera, saya Julita Anak Bajai, merupakan ahli panel kedua, ingin menerangkan pula tentang konsep insan dari aspek psikologi. Seperti yang telah diterangkan serba sedikit oleh panel 1, berkaitan dengan konsep insan mempunyai hubung kait dengan aspek psikologi. Hadirin sekalian, psikologi berasal daripada perkataan Yunani, bahasa Grik, psyche yang bermaksud jiwa, rohani dan atau mental. Psikologi merupakan istilah akademik dan disiplin penggunaan yang melibatkan kajian saintifik tentang proses mental dan tingkah laku. Psikologi juga bertujuan dalam bidang penyelidikan untuk menerangkan sifat-sifat manusia seperti pemikiran, tindakan, dan perasaan manusia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang potensi insan dalam keseimbangan diri. Setiap insan merupakan keseimbangan dalam kehidupan dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Melalui keseimbangan ini, kehidupan manusia lebih baik dan berkualiti dalam menjalankan kehidupan seharian. Antara keseimbangan insan dalam jasmani adalah unsur yang berkaitan dengan tubuh badan atau disebut fizikal. Unsur jasmani yang paling penting untuk dipertingkatkan adalah kesihatan dan kecerdasan. Menurut Jenny 1961 dan William 1964 berpendapat bahawa pendidikan jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan melamanya mempengaruhi semua perkembangan termasuk perkembangan mental dan sosial. Insan cenderung memerlukan fizikal yang sempurna agar dapat melakukan aktiviti harian dengan baik seperti solat, berlari dan lain-lain. Selain itu, emosi pula adalah apa-apa pengalaman sedar yang dicirikan oleh aktiviti mental yang sengit dan terhadap keseronokan atau ketidakselesaan tertentu. Sebagai contoh, perasaan sedih, malu, takut dan sebagainya. Emosi merupakan kebangkitan perasaan dan rasa dalaman hasil tindak balas seseorang terhadap sesuatu perkara. Pengalaman dan peristiwa yang berlaku seperti emosi takut, marah, kecewa, gembira, suka dan kasih sayang. Antara emosi yang normal berlaku pada manusia adalah emosi marah apabila seseorang itu merasa tidak puas hati atau mencetuskan emosi yang marah. Di samping itu adalah rohani. Rohani adalah terhad merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan roh. Rohani juga selalunya dikaitkan dengan perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi kendiri dan penaklukan strategi. Unsur rohani juga lebih menjerumus kepada keagamaan seperti kepercayaan dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Hal ini demikian kerana rohani yang sempurna ingin dicapai oleh setiap individu, seperti individu yang tekun beragama, seperti perbuatan yang baik dan mampu melahirkan individu yang berakhlak mulia. Selanjutnya adalah intelek, iaitu kemampuan berfikir secara bijaksana ataupun kebolehan melakukan pada tahap yang tinggi. Hal ini demikian kerana aspek intelek bukanlah hanya cemerlang dalam pembelajaran di sekolah, tetapi intelek juga merangkumi keupayaan berfikir untuk hidup dan berdikari. Menurut Kementerian Pendidikan 1990, insan yang seimbang dan harmoni dapat mengamalkan ilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, berfikiran tenteram, sihat tubuh badan, hidup bermasyarakat dan cergas. Hadirin yang dihormati sekalian, apa yang ingin saya simpulkan di sini adalah falsafah adalah mengikut tentang ilmu pengetahuan dan kepercayaan, iaitu bagaimana cara individu itu mendapatkan ilmu seperti bagaimana caranya menjadikan ilmu pengetahuan itu benar dan betul. Ilmu ini sangat penting untuk kehidupan manusia kerana ilmu dalam kehidupan seperti individu yang tidak kira bangsa dan agama. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Amat bernasir apa yang telah diterangkan oleh panel kita mengenai konsep insan dalam perspektif psikologi. Sebentar tadi kita telah mendengar tentang konsep psikologi yang berkait rapat dengan konsep insan ini. Maka saya serahkan pula kepada ahli panel ketiga, iaitu saudara Alif, untuk menerangkan apakah pandangan beliau tentang konsep insan ini dari sudut psikologi.
Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam forum ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Muhammad Alif Izzuddin bin Rafizan, merupakan ahli panel yang ketiga yang akan menceritakan tentang konsep insan dalam bidang sosiologi atau dikenali sebagai ilmu kemasyarakatan. Hadirin dan hadirat sekalian, perkataan sosiologi berasal daripada perkataan Latin iaitu sosios yang membawa maksud kawan dan logos membawa maksud ilmu pengetahuan. Bidang sosiologi ini diperkenalkan dalam buku yang bertajuk Core de Filosofi Positif karya Auguste Comte pada 1842. Apakah itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji mengenai pergaulan hidup antara seseorang dengan seseorang, individu dengan kumpulan atau satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Dalam erti kata yang lain, sosiologi adalah kajian tentang masyarakat. Oleh itu terdapat dua unsur utama dalam sosiologi iaitu manusia dan hubungan sosial. Hadirin dan hadirat, pada zaman sekarang, ramai yang kurang didedahkan dengan pendidikan sosiologi ini. Pendidikan sosiologi ini sewajarnya diberikan kepada semua individu. Hal ini dikatakan demikian kerana semakin tinggi pendidikan seseorang itu, semakin terjamin kehidupan individu itu dalam masyarakat. Tujuan utama sosiologi adalah untuk mengetahui struktur asas manusia dan mempelajari syarat-syarat untuk bentuk kehidupan sosial manusia. Oleh itu, ilmu sosiologi sangat penting untuk diketahui oleh semua individu atau masyarakat agar dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan memajukan ekonomi negara. Insan atau disebut sebagai manusia adalah tertakluk makhluk istimewa kerana mereka boleh berfikir. Hal ini dikatakan demikian kerana pembinaan insan yang baik mampu melahirkan masyarakat yang berkebolehan serta kreatif dalam melakukan sesuatu tindakan serta mampu memajukan negara. Sifat insan adalah sentiasa bertanggungjawab ke atas agama dan bangsa dengan melakukan segala kebaikan di muka bumi ini. Bukan itu sahaja, insan juga perlu menjaga tumbuhan dan serta memelihara haiwan dan menghindari pencemaran alam seperti pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Di samping itu, hakikat merupakan sesuatu yang sudah nyata dan tidak dapat dinafikan lagi kebenaran kenyataan. Sebagai contoh, manusia memerlukan makanan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Hal ini dikatakan demikian kerana kebenaran dapat membuat kehidupan menjadi lebih selesa, aman, bahagia dan sejahtera. Kebenaran dapat ditunjukkan melalui sifat-sifat insan yang jujur dan berdisiplin dalam melakukan sesuatu perkara. Tambahan pula, sifat seseorang insan mempunyai 3 ciri iaitu prinsip autonomi, prinsip keadilan dan juga prinsip altruisme. Ketiga-tiga prinsip ini mempunyai perbezaan yang agak ketara. Prinsip utama, prinsip autonomi yang menerangkan bahawa kebebasan dalam memilih untuk melakukan sesuatu perkara atau sebaliknya. Sebagai contoh, Abu memilih untuk tidak mengambil langkah kerana dia mengambil dadah kerana dia sedar bahawa dadah akan mendatangkan kesan yang baik tidak baik kepada dirinya. Seterusnya, ciri yang terakhir ialah prinsip altruisme yang menyatakan bahawa tingkah laku yang melibatkan orang lain. Sebagai contoh, Ustaz individu dan kumpulan bekerjasama memberikan sumbangan kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira bangsa maupun agama. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, apa yang saya dapat simpulkan daripada topik perbincangan kita mengenai konsep insan dalam sosiologi ini adalah bidang sosiologi ini sangat berkait rapat dengan manusia kerana bidang sosiologi itu sendiri mempunyai pelbagai cabang seperti sosiologi politik, sosiologi pendidikan dan sebagainya. Oleh sebab itu, ilmu sosiologi ini perlu diberikan kepada masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih kepada panel ketiga atas penjelasan yang panjang lebar berhubung topik yang kita bincangkan. Saya selaku moderator sangat berpuas hati dengan segala ilmu dan idea yang telah dikongsikan oleh para panel kita pada hari ini. Banyak yang telah dikongsikan bersama demi mencapai kesejahteraan bagi para generasi akan datang. Maka dengan itu, saya akan memulakan sesi untuk para audiens menanyakan soalan. Para hadirin kita yang setia mendengar pada hari ini boleh kemukakan sebarang soalan sekiranya ingin mengetahui dengan lebih mendalam tentang topik yang kita bincangkan ini. Assalamualaikum kepada saudari moderator dan ahli-ahli panel. Nama saya Nur Syahira binti Muhammad Rosdan, merupakan pengajuh soalan yang pertama untuk panel yang pertama iaitu saudari Nazihah. Dan soalan saya adalah, pada pendapat anda, apakah sifat lain bagi melahirkan insan yang bermoral dari persepsi Islam? Itu sahaja soalan saya. Terima kasih.
Sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penonton, pihak audiens lah kerana bertanyakan soalan. Baiklah, bagi pandangan saya, sifat lain dari perspektif daripada sudut perspektif Islam ini adalah sifat berdisiplin lah. Berdisiplin ini merupakan satu ciri insan bermoral yang perlu ada dalam diri setiap manusia dan boleh didefinisikan dengan pelbagai makna seperti patuh kepada peraturan, menepati masa dan banyak lagi. Patuh kepada peraturan, khususnya kepada peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh sebuah institusi adalah perlu. Begitu juga dengan ajaran yang ditetapkan oleh sesebuah agama. Dari sudut pandangan Islam, berdisiplin ini dalam menepati masa adalah sangat penting sehingga terdapat satu surah dalam Al-Quran yang dikenali sebagai Al-As yang menekankan kepentingan menghargai masa dan kerugian dalam melalaikan masa. Jadi apa yang saya nak terangkan dekat sini, berdisiplin juga merupakan satu sifat insan yang harus kita terapkan dalam diri tanpa mengira lapisan umur dan masyarakat pada zaman kini. Terima kasih kepada saudari Syahira dan ahli panel kita, saudari Nazia, di atas soalan dan jawapan kalian kerana pada hari ini kita dapat mengetahui lagi-lagi sifat insan dari sudut Islam dengan lebih jelas di mana kita boleh menerapkan lagi dalam diri kita bagi menjadi seorang individu yang berwawasan. Okey, tanpa melengahkan lagi, dipersilakan audiens kedua untuk bertanyakan soalan. Terima kasih Saudari Aina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Wahidah. Sebagai penganjur soalan yang kedua, ingin menanyakan soalan kepada panel kedua iaitu Saudari Julita. Soalan saya ialah, sekiranya seseorang itu kurang mempunyai keseimbangan insan dari aspek rohani, apakah impak negatif kepada individu itu dari perspektif psikologi? Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Nurul Wahidah kerana bertanyakan soalan. Baiklah, pada pendapat saya, impak negatif sekiranya seseorang kurang mempunyai keseimbangan insan dari aspek rohani adalah akan mempunyai sifat yang tidak baik dalam diri dan akan mudah terjebak untuk melakukan perbuatan keji. Hal ini boleh menyebabkan diri akan dipandang rendah oleh masyarakat kerana mempunyai sifat yang buruk dalam diri akibat daripada kurangnya didikan agama. Tuntasnya, semua agama mengajar kita untuk berbuat baik dan mematuhi ajaran agama masing-masing. Itu saja daripada saya. Itu jelas ia hujah yang diutarakan oleh ahli panel kita sebentar tadi, ya Saudari Aina. Seterusnya, kita akan mendengarkan soalan kedua terakhir yang akan diajukan kepada panel kita. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Hanis. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para moderator dan panel. Saya Nur Nazirah binti Muhammad Nasrun. Sebagai pengajuh soalan yang ketiga, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel yang ketiga iaitu Saudara Muhammad Alif Izzuddin. Soalan saya ialah, apakah yang akan terjadi sekiranya konsep insan dalam aspek sosiologi ini tidak diketengahkan dalam masyarakat? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih saudari yang bertanyakan soalan yang agak mencabar. Pada pandangan saya, sekiranya konsep insan dalam aspek ini tidak diketengahkan dalam masyarakat, sudah tentu ia akan mendatangkan banyak kesan yang negatif kepada komuniti itu sendiri. Antaranya ialah masyarakat itu sendiri tidak akan berkembang dan berada di takut yang lama. Sebagai contoh, untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju, ia tidak dilihat kepada aspek kestabilan politik dan ekonomi yang kukuh sahaja. Malah ia akan melihat kepada aspek sosialnya juga. Seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, di mana aspek pendidikan sosiologi ini penting kepada masyarakat kerana semakin tinggi pendidikan seseorang itu, maka semakin terjamin kehidupan individu itu dalam masyarakat. Oleh sebab itu, ilmu sosiologi ini penting kepada masyarakat. Lebih-lebih lagi, sekiranya kita ingin menjadikan negara kita negara maju. Saya harap ia menjawab soalan tersebut. Begitu menarik sekali wacana yang telah dilontarkan oleh panel ketiga kita sebentar tadi. Seterusnya, soalan terakhir daripada hadirin untuk panel kita yang ketiga. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada ahli moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada moderator dan ahli panel. Saya Muhammad Fadli bin Aliaman, merupakan pengajuh soalan yang keempat, ingin bertanyakan soalan kepada saudara Muhammad Alif Izzuddin. Soalan saya, apakah yang dapat disimpulkan bagi konsep insan di dalam melahirkan generasi yang mencapai kesejahteraan pada masa akan datang? Itu saja. Para hadirin yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan intelek. Baiklah, saya mewakili pihak panel. Kita akan mengambil kesempatan ini untuk menyimpulkan bahawa
konsep insight ini sangat penting bagi generasi akan datang. Hal ini kerana dengan menerapkan sifat mulia ini di dalam diri, hubungan kita sendiri dengan masyarakat akan lebih erat, terutamanya hubungan kita dengan golongan yang lebih berusia. Budaya saling menghormati juga merupakan salah satu sikap insan moral yang perlu ada dalam diri kita sendiri. Dengan adanya sikap seperti ini di dalam sikap generasi akan datang, maka hubungan yang tercipta di antara masyarakat boleh dieratkan dan hubungan akan menjadi lebih harmoni. Terima kasih. Nampaknya ketiga-tiga ahli panel kita telah berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Sebelum mengakhiri program, saya ingin merumuskan sedikit topik perbincangan kita pada hari ini. Konsep ihsan ini haruslah sentiasa difahami dan diterapkan oleh para masyarakat kerana dengan kefahaman yang mendalam berkaitan ihsan ini, banyak nilai murni dan perwatakan serta tindakan yang positif boleh dilahirkan dalam diri para masyarakat. Saya bersetuju dengan apa yang telah saudari Aina simpulkan tadi. Maka dengan itu, saya mewakili pihak program forum kita pada hari ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencukuri kita ya saudari Aina. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tualah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.